Baik, tidak terlalu lewat bagi saya untuk mengucapkan selamat Hari Pekerja pada 1 Mei yang lalu dan hari ini 18 Mei, 18 hari kita dah pun meninggalkan sambutan Hari Pekerja dan pastinya sejak tahun 1973 lagi kerajaan telah pun mengiktiraf Hari Pekerja sebagai hari kelepasan am iaitu cuti umum sebagai tanda penghargaan atas kegigihan dan juga sumbangan warga pekerja di Malaysia. Dan sesungguhnya warga pekerja adalah nadi kepada pembangunan dan kejayaan sesebuah negara. Selain menghargai para pekerja dengan cuti umum dan sambutan tahunan, kerajaan juga sentiasa memastikan kebajikan para pekerja terpelihara. Perkara itu juga tercatat dalam blog najibrazak.com ya, dimuat naik pada 30 April 2016 yang lalu dan di bawah rancangan Malaysia ke-10 juga menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam menjaga dan membela kebajikan pekerja, antaranya ya pelaksanaan dasar gaji minimum kebangsaan bermula pada tahun 2013 yang telah memanfaatkan kira-kira 1.9 juta pekerja dalam sektor swasta ya di negara ini. Kemudian pelaksanaan dasar umur persaraan minimum 60 tahun bagi pekerja sektor swasta juga. Dan pada 23 Oktober 2015 yang lalu juga, kerajaan telah pun memberikan cadangan perluasan liputan perlindungan keselamatan sosial pekerja di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji. Siling caroman pekerja yang dicurangkan juga ditingkatkan daripada 3,000 kepada 4,000 bagi maksud caroman dan pembayaran faedah. Jadi malam ini dengan tajuk Perkeso Perlindungan Keselamatan Sosial anda, seperti biasa talian juga kami buka selepas ini 0322829062, 0322829062. Juga bersama saya Fida ya, ada bersama saya. Maaf Fida, nombor tadi terlalu laju. Saya ulangi sekali lagi Fida ya. 0322829062. Juga boleh teks di laman sesawang Facebook dan juga boleh tweet kami Dialog RTM TV1. Baik, jadi bercakap tentang Perkeso, Perlindungan Keselamatan Sosial anda, dan tumpuan kita adalah tentang perluasan liputan perlindungan keselamatan sosial pekerja di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada semua pekerja. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Kita bercakap tentang satu lagi dasar sebenarnya. Dan perkara ini pasti telah pun diangkat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2016 yang ketika itu dibentangkan pada 23 Oktober. Jadi selepas 6 bulan baru saya melihat ya Perkeso sendiri tampil pada malam ini untuk memberikan publicity kepada program perluasan ini. Jadi bagi saya agak lewat Datuk. Ya, selepas diumumkan Oktober dan kini Mei dan akan dilaksanakan pada 1 Jun. Datuk. Terima kasih Saudara Sami. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pengumuman untuk memperluaskan liputan keselamatan sosial ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 Oktober di dalam pembentangan bajet 2016. Dan sebaik sahaja pengumuman itu dibuat, Perkeso telah sebenarnya mengorak langkah untuk melaksanakan proses-proses yang perlu dilalui di mana perkara ini perlu dibahaskan di Dewan Rakyat, seterusnya Dewan Negara sebelum kita mendapat kelulusan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk dijadikan satu undang-undang yang baru di dalam akta yang sedia ada. Tapi walau bagaimanapun akibat kekangan semasa pindaan yang sepatutnya kita laksanakan pada bulan Disember 2015, maka pindaan ini terpaksa ditangguh. Dan perkara ini juga telah diumumkan sekali lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Hari Pekerja yang telah dinyatakan oleh Encik Suhaimi. Dan saya merasakan memang bertepatan dan mungkin ada hikmah di sebalik perkara ini tidak dilaksana pada 2015 selepas 6 bulan, kerana ini adalah satu hadiah yang telah diumumkan kepada lebih ramai pekerja. Dan lantaran daripada di mana berlaku kita terpaksa menolak kepada persidangan parlimen pada bulan Mac. Alhamdulillah pada 30 hari bulan Mac 2016 perkara ini telah dibahaskan di Dewan Rakyat dan telah diluluskan, dan seterusnya pada 4 hari bulan Mei dibahaskan sekali lagi di Dewan Negara. Dan perkara ini juga telah mendapat kelulusan di peringkat Dewan Negara. Dan buat masa ini kita menanti perkenan Yang di-Pertuan Agong dan perkara ini akan diwartakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia dan diharap perkara
pindaan baru ini akan dilaksanakan pada 1 hari bulan Jun tahun 2016. Jadi inilah sebenarnya kronologi, bukan disengajakan kelewatan, tetapi atas beberapa kekangan yang berlaku pada persidangan Parlimen pada bulan Disember, maka pindaan ini terpaksa ditangguhkan ke bulan Mac. Okey, jadi dengan perluasan ataupun dasar baru ini akan memanfaatkan lebih 500,000 pekerja. Namun begitu, fikiran nakal saya sebenarnya, kelewatan ini tak ada kena-mengena dengan protes daripada para majikan, kerana secara tak langsung ya dari segi kos mereka juga akan meningkat, Datuk? Tidak, sebenarnya kalau kita lihat dalam kita nak melaksanakan sesuatu pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja, Akta 4, kita perlu melalui beberapa proses. Pertamanya, perbincangan di peringkat pengurusan dan seterusnya pindaan-pindaan ini akan dibincang di peringkat lembaga perkeso, dan di lembaga perkeso itu sebenarnya kita adalah lembaga yang terdiri pada kita panggil tripartite arrangement, di mana wakil majikan berada di situ, wakil pekerja berada di situ dan kerajaan berada di situ. Dan segala pindaan-pindaan yang akan dan dicadang untuk dipinda akan dibincang dan dibahaskan, dan mereka akan melihat bukan hanya kepada kepentingan entiti masing-masing, tetapi melihat juga kepentingan kepada majikan dan pekerja. Ini adalah merupakan dua entiti utama di dalam, kalau kita lihat kepada Akta Keselamatan Sosial yang ada ini. Jadi di sinilah berlakunya perbincangan, dan jika ingin kita katakan bahawa majikan menentang, bagi saya mungkin tidak begitu tepat, kerana kalau mereka menentang, kita tidak akan dapat melalui proses pindaan ini. Tapi disebabkan oleh di mana majikan mungkin melihat kepada beberapa kepentingan, tetapi pada akhirnya persetujuan adalah secara konsensus. Dan bila persetujuan berlaku, barulah perkara ini diangkat ke kementerian dan seterusnya mendapat perkenan kelulusan kabinet dan baru dibawa ke kelulusan di Parlimen. Jadi saya boleh nyatakan bahawa sebenarnya memang tidak dinafikan bahawa berlaku sedikit peningkatan kos perniagaan kepada majikan-majikan kerana caruman yang perlu dibayar akan meningkat. Tetapi jika kita melihat kepada kebaikan dan faedah yang akan diperolehi oleh majikan dan pekerja, sebenarnya faedah kepada majikan dan pekerja adalah lebih banyak lagi daripada mungkin perkara-perkara yang mungkin dianggapkan sebagai kos mereka meningkat dari segi melaksanakan perniagaan. Dan kenaikan ini berlangsung selepas 10 tahun. Satu jangka masa yang agak panjang. Ya, kalau kita bandingkan dari segi perkeso itu sendiri yang telah diamanahkan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Sosial Pekerja 1971, dan selepas 10 tahun ya, dengan pelbagai aspek transformasi dan pelbagai isu-isu pekerja, perkeso kini baru tampil membuat satu perubahan. Kenapa begitu lama juga? Kita harus faham bahawa bila kita melihat kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerja itu sendiri, kita perlu melaksanakan sesuatu perubahan dengan melihat semua aspek. Aspek pekerja, aspek majikan, keadaan situasi ekonomi. Di samping itu kita melihat juga kajian-kajian aktuari yang dilaksanakan sebelum ini setiap 5 tahun dan telah dipendekkan kepada setiap 3 tahun. Jadi banyak perkara dan faktor yang diambil kira dalam kita melihat kepada terutamanya dalam kita meminda kepada had siling caruman gaji ini. Kalau kita lihat dari segi evolusi, perkeso bermula dengan Akta pada tahun 1969, seterusnya pada 1971, 1 Oktober 1971, Akta ini mula dilaksanakan dan perluasan skop dilaksanakan secara berperingkat di kawasan, di daerah, dan secara keseluruhannya pada 1 hari bulan 1 hari bulan Julai 1985, keseluruhan ataupun Akta Keselamatan Sosial ini dapat diperluaskan di seluruh negara. Dan seterusnya dalam evolusi ini berlaku beberapa pindaan. Jadi sebelum pindaan yang terakhir ini adalah merupakan pindaan yang keempat kepada silin gaji. Kalau kita lihat, pindaan pertama berlaku pada tahun 1987. Diikuti oleh pindaan
tahun 1992. Bermula dengan RM500 naik kepada RM1,000, Ya. RM1,000 naik kepada RM2,000. Seterusnya pindaan yang berlaku pada tahun 2005 daripada RM2,000 naik ke RM3,000 dan selepas hampir 10 tahun selepas melihat kepada keadaan situasi gaji pekerja, keadaan kajian aktuari dan sebagainya, maka dicadangkan untuk kita mengubah siling gaji caruman. Dan di samping itu, di dalam akta pindaan yang dilaksanakan pada tahun 2015, cadangan 2015, kita telah memperluaskan skim. Sebelum ini, hanya pekerja-pekerja yang bergaji RM3,000 ke bawah sahaja yang wajib didaftar dan dicarum. Tetapi melihat kepada keadaan situasi pekerja dan mungkin melihat kepada skim keselamatan sosial, jaringan keselamatan sosial yang telah ditakbir selama ini yang begitu baik, yang banyak memberi manfaat kepada pekerja, tanggungan dan majikan, maka stakeholders ataupun kerajaan dapat melihat bahawa skim ini sepatutnya diperluaskan bukan hanya kepada mereka yang bergaji RM3,000 ke bawah atau kepada mereka yang bergaji RM4,000 ke bawah, tetapi diperluaskan kepada semua pekerja. Maknanya siling gaji itu dimansuhkan. Jadi setiap pekerja yang menepati definisi Akta Keselamatan Sosial atau apa yang kita panggil Contract for Service wajib didaftar dan dicarum. Tidak seperti sebelum ini, maknanya jika mereka melebihi gaji siling caruman, mereka mempunyai pilihan. Mereka boleh mendaftar dengan persetujuan majikan dan pekerja ataupun tidak didaftar. Tetapi dengan pindaan ini, dengan kita melihat kepada faedah yang boleh diperolehi oleh majikan dan pekerja, perkara ini diperluaskan. Dan ini juga terpakai kepada pekerja-pekerja asing? Okey. Kalau kita lihat dari segi siapa sebenarnya yang terkesan ataupun yang tertakluk di bawah pindaan ini, semua pekerja-pekerja ataupun pekerja yang tertakluk di bawah definisi PKSO yang bekerja swasta. Yang kedua adalah permastautin tetap. Dan yang ketiga adalah kaki tangan kerajaan yang bertaraf sementara atau kontrak. Bagi pekerja asing, mereka dilindungi di bawah skim yang berlainan, di bawah Jabatan Tenaga Kerja, dan mereka tidak tertakluk di bawah Akta Keselamatan Sosial. Okey, jelas di situ. Baik, dalam kita perjalanan ya selepas diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 Oktober dan sehinggalah ke hari ini 18 hari bulan Mei, dan pastinya kita menantikan tarikh ia diwartakan insya-Allah pada 1 hari bulan Jun ini. Sesi-sesi penerangan juga saya yakin telah pun dilaksanakan oleh pihak Perkeso sendiri, Sabah, Sarawak, malah di Semenanjung sendiri. Respon pada peringkat awal, saya perlu melihat dari segi respon majikan, golongan pekerja sendiri sebelum kita membawa lebih jauh perbincangan kita. Datuk. Sebenarnya sebaik sahaja kelulusan telah ataupun sesi perbincangan di Dewan Negara telah kita lalui proses itu dan kita telah mendapat kelulusan Dewan Negara, kita telah mengorak langkah dengan memulakan sesi libat urus ataupun engagement dengan majikan dan pekerja. Dan kita telah bermula di Kuching, Sarawak pada 9 hari bulan Mei. Seterusnya pada 13 Mei di Kota Kinabalu dan di peringkat Semenanjung kita akan teruskan di Kuala Lumpur untuk kita melibatkan lebih ramai majikan. Tapi dalam 2 sesi yang telah kita laksanakan, kita dapat lihat bahawa bila kita memaklumkan akan sebab apa pindaan ini dibuat dan apakah faedah yang boleh diperolehi oleh majikan dan pekerja, kita dapat lihat bahawa majikan dan pekerja begitu boleh dikatakan mereka memahami dan mereka dapat melihat apa faedah yang akan diperolehi oleh majikan dan seterusnya apakah faedah yang boleh diperolehi oleh pekerja mereka. Bagi saya, setiap majikan tentu menyayangi pekerja mereka. Dan ini adalah aset utama mereka. Pekerja ini adalah aset utama kepada majikan. Jadi bila mereka melihat faedah-faedah yang boleh diperoleh, bukan bermakna kita menggalakkan mereka mengalami kemalangan atau mengalami penyakit, tetapi malang tidak berbau. Jika berlaku, tapi faedah-faedah yang boleh diperolehi dengan perluasan perlindungan ini, mereka dapat lihat bahawa masa depan pekerja, masa depan tanggungan mereka terjamin dan ia adalah lebih baik
sebelum pindahan ini, dan mereka sangat-sangat memberi respon yang positif kepada pindahan ini. Okey, kalau kita bandingkan dengan skim sekarang ini, ya, dan juga bila mana pelaksanaan paras shilling itu nanti, Datuk juga menyebut tentang kelebihan. Sekarang ni jumlah pekerja, dan saya yakin juga mereka yang berdaftar, yang mencarum di bawah perkesa juga satu jumlah yang besar. Jadi faedah, kelebihan yang mereka perolehi bila mana dasar ini diwartakan, dilaksanakan. Apa faedah yang rakyat nak tahu, pekerja nak tahu, apa yang mereka perolehi bila mana dasar ini dilaksanakan, apa faedahnya, dan ia akan dikuatkuasakan insya-Allah pada 1 hari bulan Jun ini. Okey, kalau kita lihat dari segi faedah, saya melihat kepada faedah kepada kedua-dua kumpulan. Sebab bila kita melihat kepada caruman, carumannya datang daripada majikan dan pekerja. Kalau kita lihat dari segi majikan itu sendiri, pertamanya jika berlaku kemalangan, kecederaan dan sebagainya, dan situasi-situasi di mana wujud keadaan di mana di tempat kerja berlaku menyebabkan kemalangan berlaku, mereka akan dilindungi daripada tindakan sivil, kerana ini jelas di dalam akta, kerana mereka telah mencarum dan seolah-olahnya ada perlindungan kepada pekerja mereka. Ini yang pertama untuk majikan. Yang kedua, di bawah PKSO kita mempunyai dua skim, bencana pekerjaan dan skim pencen ilat. Kalau kita lihat dari segi skim bencana pekerjaan, jika berlaku kemalangan, setiap majikan mereka akan dapat faedah dari segi di mana pekerja-pekerja ini jika perlu mendapat faedah perubatan dari segi rawatan, pembedahan, implan, mereka tidak perlu mengeluar perbelanjaan daripada poket majikan, kerana perkara ini telah berada di bawah skim keselamatan sosial yang sedia ada. Dan jika pekerja itu memerlukan rawatan pemulihan, dan pada hari ini rawatan pemulihan bukan satu perkara yang murah, bukan satu perkara yang saya anggap banyak majikan yang mampu untuk melaksanakan. Misalnya jika mereka mengalami keadaan di mana putus kaki, tangan dan sebagainya, memerlukan bantuan anggota palsu dan sebagainya. Dan keadaan ini bukan satu perkara yang dianggap murah dan boleh semudah-mudahnya majikan untuk menanggung kos ini. Dan dalam keadaan jika berlaku keadaan kemalangan yang serius, berlaku keadaan di mana mereka mengalami kecederaan kepala, mereka mengalami kelumpuhan yang memerlukan rawatan, di mana mereka perlu duduk di sesuatu hospital atau pusat rehabilitasi yang melibatkan jangka masa yang panjang, yang melibatkan kos berpuluh-puluh ribu dan sebagainya. Dan ini juga dilindungi oleh skim yang sedia ada. Dan jika kita lihat dari segi faedah yang diperolehi oleh majikan daripada untuk mengeluarkan perbelanjaan sendiri, kalau kita lihat dari segi wang ringgit, memang mereka tidak perlu memikirkan perbelanjaan ini, kerana semuanya ditanggung oleh skim keselamatan sosial yang sedia ada. Ini termasuk jika mereka mendapatkan latihan di pusat rehabilitasi di Melaka itu. Ini antara contoh kalau di peringkat swasta. Dan buat masa ini Perkeso, di mana bila kita sebut Perkeso, sumbangan yang diberikan oleh majikan dan pekerja, kita telah mewujudkan sebuah pusat rehabilitasi, dan pusat ini dapat memberi faedah kepada lebih ramai pekerja, dan pada hari ini lebih daripada 1,500 pekerja yang telah mendapat faedah. Dan banyak di antara pekerja-pekerja ini yang mengalami kecederaan yang serius, yang mengalami keadaan di mana lumpuh dan sebagainya, berjaya dipulihkan. Dan jika kita lihat dari kos pengoperasian, kos rawatan untuk pekerja ini adalah sesuatu yang bukan murah. Dan ini adalah antara faedah yang boleh diperolehi oleh majikan. Dan di samping itu, kalau kita lihat dari segi skim pencen ilat, saya just bagi satu contoh saja. Kalau seseorang pekerja itu mengalami kegagalan buah pinggang, hari ini kita rakyat Malaysia ni memang terkenal dengan ramai yang mengalami penyakit kencing manis dan akhirnya buah pinggang gagal dan terpaksa menjalani dialisis. Dan dialisis bukan satu rawatan yang murah. Dan setiap bulan mungkin melibatkan perbelanjaan sehingga RM2,000 ke RM2,500 untuk setiap pekerja. Dan jika mereka mengalami kegagalan buah pinggang yang memerlukan rawatan dialisis, di mana
di bawah skim pencenilan, mereka juga layak mendapat rawatan dialisis yang ditanggung oleh Perkeso. Dan jika majikan perlu mengeluarkan perbelanjaan ini, mungkin gaji yang diterima, yang dibayar kepada pekerja itu tidak sampai separuh ataupun mungkin separuh daripada rawatan dialisis, tetapi rawatan dialisis yang saya nyatakan sebanyak 2,500 ditanggung sepenuhnya berdasarkan caruman yang telah dicarum kepada Perkeso, dan mereka akan memperolehi rawatan ini untuk memastikan mereka juga tidak terkeluar daripada proses rawatan yang sepatutnya diperolehi oleh seseorang pesakit. Jadi ini antara faedah-faedah yang boleh diperolehi oleh majikan dan juga pekerja yang mungkin ramai tak mungkin gagal untuk melihat akan faedah-faedah yang boleh diperolehi. Okey, lagi kita akan selongkar antara faedah-faedahnya dengan pelaksanaan perluasan liputan perlindungan keselamatan sosial Perkeso ini. Jadi talian juga kami buka selepas ini 03-2282-9062 untuk anda mengajukan soalan dan juga mungkin pandangan kepada Datuk Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad. Semuanya seketika nanti. Ya, Perkeso Perlindungan Keselamatan Sosial anda dengan tajuk ataupun skop yang kita berikan tumpuan adalah tentang perluasan liputan perlindungan keselamatan sosial Perkeso itu sendiri. Dan seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi, kebaikan yang diperolehi ke atas majikan dengan pidana ini, majikan akan dilindungi dengan daripada tindakan sivil oleh pekerja, dan majikan tidak dibebankan untuk membayar pampasan, menanggung kos perubatan dan pemulihan orang berinsurans yang mengalami bencana dan juga hilang upaya. Baik, saya yakin juga sebenarnya antara para majikan yang menyaksikan mula membuat kira-kira. Jadi sebentar nanti kita akan melihat dengan pindaan ini berapa agaknya jumlah yang mungkin perlu dicarum oleh majikan dan berapa agaknya jumlah yang perlu dicarum oleh pekerja itu sendiri. Namun begitu di talian ketika ini seorang pemanggil. Hello. Halo. Ya, siapa di talian? Saya sekarang ini. Boleh jauhkan daripada televisyen dulu tak? Ataupun mute terlebih dahulu TV tu. Ya, kejap. Okey. Hello, Cik Takim. Halo. Okey. Soalan atau pandangan Cik Takim? Ya. Silakan. Soalan saya kan pasal saya ini sudah kena itu ilat kan. Okey, skim ilat. Jadi saya mau tanya lah pasal saya dapat dari Perkeso 900 lebih saya 1 bulan. Datuk jelas? Halo. Kurang. Okey. Cuba kuatkan sikit suaranya, Encik Takim. Saya punya suara anu putus-putus. Okey, ataupun Cik Takim, jika Cik Takim ada satu soalan yang agak complicated, saya sarankan Cik Takim untuk hubungi Perkeso di talian 1300 228000. Nanti kejap Okey. 1300 1300 228000. Berapa? Persoalan dia tentang bayaran pencen dia yang rendah. Halo, okey Cik Takim. Cuba kalau boleh soalannya sekali lagi. Pasal ini untuk Perkeso untuk orang apa ya, kena ilatkah pasal saya ni kena ilat. Okey. Lu masih sebelah kan. Masih cedera. Okey, sekarang lumpuh sebelah. lumpuh sebelah. Okey. Ada stroke. Bayaran rendah ke Encik Takim? Ada bayaran daripada Perkeso. Okey. Dia bayaran dari Perkeso 975 saja. Ya. 175. Okey. 975. 975. Baik, terima kasih Cik Takim. So Datuk jelas. Okey, dia sebenarnya begini, kadang-kadang mungkin ada di antara mereka yang telah menerima faedah mempertikaikan dari segi bayaran. Boleh tidak bayaran ini dikaji, ditingkatkan. Tapi kita kena sedia maklum bahawa keputusan untuk disahkan seseorang itu mengalami keilatan atau tidak disahkan oleh jemaah doktor. Dan sebaik saja disahkan oleh jemaah doktor, perkiraan Perkeso adalah berdasarkan kepada jumlah caruman yang telah dicarum. Faedah yang akan diterima oleh pekerja adalah di antara 50% ke 65%. Jadi jika caruman tidak maksima ataupun tidak mencapai kadar maksima, mungkin bayaran faedah yang diterima itu adalah bayaran faedah yang di tahap minima. Jadi di sini
di samping itu juga kita mengambil kira dari segi gaji Okey. yang diterima oleh pekerja sebelum disahkan mengalami keilatan. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan di mana ada kalanya mereka yang bergaji mungkin sekitar 1,000 ataupun 1,500 ataupun gaji minima. Bila dibuat perkiraan dari segi bayaran pencen ilat, mereka akan menerima agak sedikit rendah daripada gaji yang mereka terima. Tadi Dan ini dipertikai 975. 975. Ini antara perkara yang dipertikaikan dengan keadaan kehidupan, situasi dan sebagainya. Kos sara Mereka kos sara hidup dan mereka memohon. Banyak permohonan yang diterima, aduan dan Okey, sebagainya. jadi kalau pekes sudah menerima aduan permohonan, adakah ada usaha ke arah untuk meningkatkan jumlah pencen ilat yang diterima tu? Sebenarnya untuk makluman semua bahawa Pekeso memang setiap 3 tahun kita melaksanakan kajian aktuari. Dan kajian aktuari ini akan memberi maklumat kajian kepada Pekeso untuk kita mengkaji berapa sebenarnya tambahan kepada pencen yang telah diterima. Jadi perkara ini telah dibuat, kalau tak silap saya, kajian aktuari yang ke-9 atau ke-10 telah sedang berjalan, dan dengan kajian ini kita akan melihat kepada apa cadangan yang dibuat oleh pakar, dan pakar-pakar ini adalah pakar-pakar antarabangsa dan juga dengan anggota Perkeso itu sendiri. Dan kajian yang dicadangkan ini akan diambil kira dalam kita mengkaji apa bayaran ulang kaji yang sepatutnya kita pertimbangkan dalam membayar faedah kepada mereka. Dan saya yakin di bawah Perkeso ni dana lebihan tu pasti ada, dan mungkin dana lebihan ini boleh digunakan untuk meningkatkan jumlah satu pencen tu, tak? Ya, kita kena faham, kalau kita lihat memang tak dinafikan Perkeso mempunyai dana yang diterima sejak tahun 1971 sehingga kini yang agak besar. Tetapi semua perlu sedia maklum bahawa liability Perkeso untuk jangka panjang juga besar. Kalau kita tidak melaksanakan bayaran berdasarkan peruntukan yang sedia ada, bila rasa kurang, ikut sesuka hati ataupun memandangkan dana yang ada berlebihan, kita mengkaji dan memberi tambahan, mungkin we cannot sustain. It is not sustainable. Sebab ada juga pandangan-pandangan nakal lah tu, bahawa kutipan ataupun jumlah caroman yang diterima oleh Perkeso itu besar, dan jumlah tuntutan tu sendiri adalah dalam jumlah yang sedikit. Jadi dana lebihan tu pasti boleh digunakan. Itu kita tinggalkan seketika, Datuk, kerana seorang lagi pemanggil, Cik Ali dari Kajang. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ali. Pandangan soalan ringkas dan padat, Cik Ali. Saya nak tanya, saya dah berjarum lebih kurang 20 tahun. Okey. Okey. Tapi caruman saya tu on off lah. Jadi saya dah ada buat operation dekat hospital tahun 2012 Okey. dan 2014. Operation bisul dekat telinga dengan bisul dekat tu. Lepas tu saya ada penyakit kencing manis dengan darah tinggi. Okey. Apa faedah yang saya boleh dapat daripada Perkeso? Itu yang saya nak tanya. Baik. Datuk, ada soalan kepada Cik Ali? Tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Terima kasih, Cik Ali. Soalan jelas. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi apa yang dinyatakan oleh Encik Ali, dia telah mencarum selama 20 tahun. Dan dalam keadaan sekarang dia mengalami situasi bisul pada tahun 2012 dan sekarang mengalami kencing manis. Dan dalam kita melihat kepada apa faedah yang boleh diperolehi oleh seseorang pekerja, permohonan yang boleh dibuat oleh Encik Ali mungkin di bawah skim pencen ilat. Tetapi tidak semestinya bahawa bila dia memohon, perkara permohonan ini ataupun tuntutan ini diluluskan. Kerana di sini Encik Ali perlu melalui proses di mana jemaah doktor akan menilai berapakah tahap hilang upaya ataupun keilatan yang dialami oleh Encik Ali, dan seterusnya jika jemaah doktor mengesahkan bahawa beliau mengalami
masalah kehilangan upaya yang serius dan memerlukan beliau untuk mendapat faedah pencen ilat dan di situ baru keso boleh memproses dan membayar faedah kepada Encik Ali. Di sini saya ada masalah, Datuk, sebab ini bukan perkara baru kalau dikaitkan dengan pihak doktor hospital ya. Dan saya sempat melihat juga sejak 2000 awal 2000 tahun 1980-an 90-an juga dan sehinggalah apa yang saya temui ini dibangkitkan oleh Parti Sosialis Malaysia PSM sendiri dan antara lain katanya mengenai doktor-doktor di hospital kerajaan yang gagal mengaitkan penyakit pekerja dengan persekitaran pekerja mereka akibat tiadanya latihan diberikan kepada doktor. Ini sedikit sebanyak akan menjejaskan proses ataupun maklumat lengkap itu sendiri. Yang dibangkitkan tu pada tahun bila? Ini saya terima 2010. 2010, okey. Boleh saya kongsi bersama sebenarnya pada peringkat awal saya bersetuju bahawa memang pengetahuan, pengalaman yang ada kepada doktor-doktor panel per keso pada masa itu agak kurang dari segi penentuan sama ada sesuatu penyakit itu berkait dengan pekerjaan atau tidak. Tetapi Perkeso telah melaksanakan berbagai-bagai aktiviti, berbagai-bagai program dan kita telah engage dengan beberapa stakeholders misalnya dengan National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH. Kita telah engage dengan beberapa persatuan profesional dan kita juga telah menambah kapasiti di dalam Perkeso itu sendiri dengan menambah bilangan doktor dan sebagainya. Dan banyak aktiviti latihan telah dilakukan dan telah diberikan kepada semua panel doktor Perkeso. Dan pada hari ini, program ini tidak terhenti di situ saja. Program ini semakin hari semakin berkembang. Jadi kalau saya ingin berkongsi tentang adakah impak kepada apa yang dilakukan oleh Perkeso, kalau kita lihat pada 2002, jumlah penyakit yang dikaitkan dengan pekerjaan yang dilaporkan kepada Perkeso hanya sekitar 200 sahaja. Tetapi pada hari ini, pada tahun 2015, jumlah penyakit yang dikaitkan dengan pekerjaan telah meningkat melebihi 3,000. Jadi, kita dapat lihat bahawa pengalaman, pengetahuan, doktor-doktor yang berada di luar sana yang menjadi panel Perkeso dan juga kapasiti dalaman yang telah kita tingkatkan membolehkan mereka untuk mengenal pasti penyakit-penyakit yang berkait dengan pekerjaan untuk dibantu, diproses dan seterusnya dibayar pampasan. Yang dikatakan kebajikan pekerja itu lebih berbanding dahulu sebenarnya. Jadi mungkin perkara ini, statistik ini ramai yang tidak ketahui. Tapi saya ucap terima kasih kerana Cik Suan membangkitkan soalan ini. Dapat saya kongsi bahawa sebenarnya pada satu peringkat memang tidak dinafikan bahawa kita kekurangan kepakaran. Tapi perkara ini telah dipertingkatkan dan makin hari semakin banyak. Bukan bermaksud keadaan situasi tempat kerja itu semakin tidak selamat, semakin berbahaya. Tetapi mungkin perkara ini tidak dikenal pasti dan pekerja juga tidak mengetahui bahawa penyakit yang dialami itu adalah sebenarnya mungkin bahan kimia di tempat kerja, pendengar ataupun keadaan bunyi bising di tempat kerja, habuk di tempat kerja yang menyebabkan dia mengalami asma dan sebagainya. So banyak faktor yang sebenarnya boleh dikaitkan yang menyebabkan pekerja itu mengalami. Selayaknya juga saya harus ucapkan terima kasih kepada Perkeso. Ya, kerana terus memberikan satu ruang yang lebih besar daripada 200 sekarang lebih 3,000 yang penyakit 3,000. Jadi lebih terpelihara. Dan seorang lagi pemanggil Encik Muhammad Izran di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Muhammad Izran dari KL ya. Saya bercakap dengan Datuk. Ya, silakan Encik Izran. Datuk, saya Izran dari Kuala Lumpur. Saya ada membuat tuntutan atas penyakit khidmat. Saya mengalami slip disc pada tahun 2015. Jadi di masa saya tuntut tu decline lah, Perkeso decline, jemaah doktor decline tanpa alasan lah. Dia cakap this is not penyakit khidmat, just like that. Jadi saya tertanya-tanya sebab saya mengalami menjalani pembedahan dan disk saya dibuang. Saya tidak jelas tentang komen doktor tersebut. Okey, Cik Izan sekarang bekerja atau dah tak bekerja? Saya masih bekerja. Masih bekerja. Dan Cik Izan, saya sudah 11 tahun mencarum dengan Perkeso. Dan saya telah menjalani pembedahan. Dan saya cuba membuat tuntutan. Tapi gagal. Tapi decline atas sebab-sebab yang tidak jelas. Datuk. Terima kasih Encik Zuan. Sebenarnya
tidak dinafikan bahawa tidak semua tuntutan yang dipanjangkan kepada pekeso diterima dan harus saya jelaskan di sini, penolakan bukan dilakukan oleh pekeso. Pekeso akan menilai, dan di samping itu dalam kita nak menjurus bahawa sesuatu kes itu adalah berkait dengan pekerjaan, misalnya dalam contoh kes Encik Izzuan, kita melaksanakan berbagai kajian ataupun kita panggil assessment. Salah satu yang kita lihat kepada mereka yang mengalami sakit belakang ni apa yang kita panggil ergonomic risk assessment. Okay. Dan kita akan mendapatkan khidmat daripada pakar daripada luar untuk kita melaksanakan penilaian ini, ataupun kita akan melihat kepada faktor-faktor di sekeliling pekerja itu, apakah faktor yang boleh menyumbang kepada penyakit ini. Jadi dengan maklumat-maklumat yang ada ini, kita akan bawa kepada satu panel terdiri daripada 3 pakar untuk membuat penentuan. Tapi saya tidak menyatakan bahawa ini tidak boleh diterima. Saya tidak pasti sama ada Encik Izzuan telah membuat rayuan atau tidak. Tetapi since perkara ini dibangkitkan di dalam forum ini, di dalam perbincangan ini, saya minta Encik Izzuan untuk membuat panggilan 1-322-8,000, memberikan nama, nombor IC dan maklumkan bahawa telah membangkitkan semasa program saya dialog menjadi panel dan saya sendiri akan mengkaji kes tersebut. Baik, terima kasih Datuk. Ini satu lagi ya usaha, dan kita lihat antara peranan yang dimainkan oleh pihak perkeso itu sendiri. Bukan saja bila satu kes itu telah pun decline, sebenarnya boleh membuat rayuan juga. Dan sekali lagi kita nak bercakap tentang peluasan liputan ni, jumlah insurans kita belum tentukan kaedah pengiraannya, semuanya seketika nanti Datuk. Dan kita jumpa seketika untuk kita lihat bagaimanakah berapa jumlah caruman yang akan dikenakan kepada majikan. Jangan ke mana-mana. Baik, anda boleh layari laman sesawang Perkeso di perkeso.gov.my, perkeso.gov.my untuk mendapatkan pelbagai sebenarnya maklumat-maklumat, malah sehingga kini juga kerajaan telah memberikan peruntukan RM200 seorang. Pekerja digesa jalani ujian kesihatan itu masih lagi berterusan. Jadi ini adalah antara usaha-usaha yang diberikan oleh pihak kerajaan, malah dimainkan peranannya oleh pihak Perkeso itu sendiri. Dan kita kembali kepada perbincangan kita, skop kita tentang perluasan liputan perlindungan keselamatan, kadar caruman yang dikenakan selepas pelaksanaan diwartakan nanti. Okey, sebenarnya jika kita lihat kepada pindaan perluasan kepada semua pekerja dan siling caruman dinaikkan kepada 4,000, sebenarnya dari segi kuantum caruman tidak berbeza. Bermakna caruman yang perlu dicarum oleh pihak majikan adalah sebanyak 1.75% dan caruman yang perlu dicarum oleh pekerja adalah sebanyak 0.5%. Tapi kalau kita lihat kepada value kepada mereka yang bergaji mungkin melebihi 4,000, yang mana caruman mereka adalah berdasarkan kepada 4,000. Di sini ada sedikit peningkatan caruman, yang mana biasanya majikan hanya mencarum berdasarkan siling 3,000 sahaja dan begitu juga pekerja. Jadi kalau kita lihat dari segi kuantum caruman kepada majikan, majikan perlu mencarum sekitar RM69.15 dan pekerja perlu mencarum sebanyak RM19.75. Ini adalah caruman maksima. Di dalam perluasan ini, tidak kira apa sekali pun gaji yang diterima, mereka perlu didaftar dan perlu mencarum. Tetapi siling gaji hanya tertakluk kepada maksima 4,000 saja. Walaupun gaji dah melebihi daripada 4,000, harganya shillingnya tetap sama. Tetap 4,000. Jadi saya hanya ingin menambah siapa yang sebenarnya yang perlu mendaftar dan mencarum. Jadi di sini kita mempunyai, saya boleh gambarkan 3 senario. Senario pertama adalah mereka ataupun majikan yang tidak pernah mendaftar dengan Perkeso, yang mana mereka mempunyai pekerja semuanya bergaji 4,000 ataupun 3,000 ke atas, contohnya. Jadi ini adalah antara kategori yang perlu mendaftar majikan dan perlu mendaftar pekerja mereka. Antara period time yang akan diberikan selepas pewartaan ini nanti? Biasanya caruman yang dibayar pada bulan berikutnya sebelum 15 hari bulan. Jadi kalau kata kita memulakan pada 1 Jun pewartaan pada 1 Jun, mereka mungkin sehingga 15 Julai, sebelum 15 Julai untuk membayar
caruman, tetapi dinasihatkan untuk pendaftaran tu bila diwartakan secepat mungkin untuk didaftarkan, because proses untuk mendaftar, untuk memasukkan di dalam rekod kisah dan sebagainya. Jadi saya nyatakan tadi senario pertama. Senario kedua, mereka mempunyai majikan telah didaftar, mempunyai pekerja yang bergaji 3,000 ke bawah yang telah didaftar, tetapi juga mempunyai pekerja yang bergaji 3,000 ke atas. Yang mereka bergaji 3,000 ke atas juga perlu didaftar. Dan senario ketiga adalah majikan yang mempunyai pekerja-pekerja yang semuanya bergaji 3,000 ke bawah, sebenarnya mereka tidak perlu ataupun tidak terjejas dengan pindaan ini. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, mungkin akan ada majikan-majikan baru yang didaftar dan seterusnya pekerja-pekerja baru yang didaftar dengan perluasan skop dan peningkatan siling gaji kepada RM4,000. Okey, Datuk. Puan Hanim di talian. Hello. Hello. Hello, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan, silakan puan. Soalan ataupun pandangan? Saya nak bertanya lah pada Datuk. Ya, silakan. Berkenaan arwah ayah saya. Okay, actually arwah saya meninggal dekat tempat kerja pada tahun 2009. Okey. Tapi dia meninggal beberapa bulan selepas dia pencen. Okey. So kita pernah, tapi dia meninggal still dekat tempat kerja lah. So kita orang nak tanya, dia entitled tak untuk dapatkan tuntutan perkeso? Okey, boleh tak saya bertanya, berapakah umur ayah semasa dia meninggal? Macam mana? Berapakah umur ayah semasa arwah ayah meninggal? Oh, 55 tahun. 55 tahun. 55 tahun 2009 ya? Ya betul. Okey, saya kalau kita melihat kepada pindaan akta umur persaraan, sebenarnya pindaan ini baru dipinda baru-baru ini. Tapi dia mempunyai beberapa senario dan situasi. Okey, ada soalan dulu kepada Puan Hanim. Dah habis soalan Puan Hanim? Okay. Macam kalau saya kata, so dia tapi dia macam ni, dia memang ada pencen tapi dia still lagi in contract lah. Maksudnya dia pencen bulan 7. Okey. Tapi arwah masih lagi kerja dekat company yang sama, indented under contract. Okey. Sampai dia meninggal dekat tempat kerja tu. Okey. Alright. Itu saja Puan Hanim? Okey, terima kasih. Okey. So itu nak tanya lah. So kalau saya kata, sebab kita orang pernah pergi dekat Pekeso, tapi diorang tolak tuntutan tu. Okey. So, Di kalau Pekeso dia nak mana tu tanya, Puan Hanim? Pekeso mana tu je itu kita tanya kat mana? Ampang. Ampang. Okey. Dekat Ampang. So kami nak minta penerangan lah kalau saya kata kami tak boleh buat tuntutan. So nak tahu in detail kenapa kami tak layak. Lepas tu kalau kami boleh untuk buat tuntutan, bagaimana dan siapa yang kami perlu jumpa. Okey. Ini satu lagi kes yang mungkin Datuk juga boleh selesaikan. Baik, terima kasih Puan Hanim. Saya kena lihat kepada senario kes. Sebenarnya bukan kita ada kalanya kita membuat keputusan untuk menolak dan kita review semula, tidak. Jangan don't take that, apa ni orang kata, bahawa pemahaman sedemikian. Tapi ada kalanya mungkin dari segi dari segi caruman dan sebagainya, yang sepatut dicarum tidak dicarum dan kita kena buat siasatan dan sebagainya. But untuk memudahkan, untuk tidak memanjangkan apa yang dilalui oleh Puan Hanim, saya minta kalau boleh hadir ke Pejabat Pekeso, berjumpa dengan pegawai khas saya di tingkat 19, Encik Saiful, berikan segala maklumat yang ada untuk kita membuat kajian. Saya tidak berjanji, tapi kita perlu melihat senario kes ini untuk kita memastikan bahawa maklumat-maklumat yang ada boleh atau tidak, kerana kita tertakluk kepada akta yang sedia ada. Dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk meluluskan kes jika ia tidak menepati akta ataupun tidak menepati jumlah caruman yang diperlukan. Jadi untuk memudahkan, saya minta tampil ke Pejabat Pekeso bila-bila masa dan hadir untuk memberi maklumat untuk kita untuk saya sendiri menilai. Okey, jadi Puan Hanim, itu jawapan yang diberikan oleh Datuk. Dan Datuk, dalam kita melihat daripada awal pemanggil, terdapat juga beberapa isu yang terus dibangkitkan. Jadi dalam satu
transformasi kepada Perkeso itu sendiri. Ya, dari segi pemeriksaan doktor, kita dah nampak ada perubahan di situ. Tapi ada juga isu-isu yang seperti dibangkitkan Puan Hanem. Isu yang dibangkitkan pada 2009 dan masih tertanya-tanya. Adakah pihak Perkeso dalam hal deal dengan customers ni perlu lebih firm atau ada kaedah-kaedah lain? Sebab penjelasan, ya, pemanggil kita yang kedua pun juga ada masalah yang sama dan Puan Hanem. Sebenarnya banyak langkah telah diambil. Saya tak nafikan bahawa situasi senario-senario yang telah dibangkitkan oleh dua pemanggil tadi mungkin mereka tidak jelas kenapa ditolak. Mungkin ditolak maklumat yang mereka salurkan tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi Perkeso telah mengambil beberapa langkah. Yang pertamanya, setiap hari Khamis, minggu pertama setiap bulan, kita adakan hari terbuka. Sesiapa sahaja yang ada sebarang aduan yang tidak berpuas hati dan sebagainya boleh hadir ke mana-mana pejabat Perkeso untuk berjumpa sendiri dengan pengurus, dengan pengarah. Kalau di ibu pejabat, kalau jika saya mempunyai ruang, mungkin saya sendiri akan hadir, ataupun setidak-tidaknya timbalan ketua eksekutif, bahagian operasi, ataupun mereka head of faedah yang hadir untuk membantu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat pemahaman. Jadi di sini kita telah melaksanakan apa yang kita panggil pemimpin bersama masyarakat. Kita menjelajah ke seluruh negara, masuk ke segenap pelosok kampung, berjumpa dengan ketua kampung, dengan JKK dan sebagainya, yang mana kita memberi penerangan apa sebenarnya faedah yang boleh diperolehi di bawah skim keselamatan sosial. Sebab ada kalanya, contoh, anak bekerja di bandar, terlibat dengan kemalangan, kematian, ibu di kampung tidak tahu langsung tentang faedah Perkeso yang boleh diperolehi. Tetapi pada hari ini, kita tidak menunggu ibu itu membuat tuntutan. Perkeso sendiri telah melaksanakan tindakan proaktif. Bila ada saja maklumat kemalangan, kematian, kita cuba melihat kepada maklumat yang kita ada, adakah mereka itu layak. Jika mereka itu layak, kita sendiri yang membantu. Kita tidak menanti ibu. Tapi apa yang kita lakukan, kita melihat kepada maklumat ini perlu mereka-mereka yang di kampung, di bandar, even di rumah panjang, di segenap pelosok tempat, untuk mereka faham akan faedah Perkeso. Dan yang ketiga, baru-baru ini, saya rasa semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah melancarkan apa yang kita panggil iPerkeso, aplikasi talian mudah alih Perkeso, yang mana boleh di-download di bawah Play Store ataupun App Store, yang mana bila ada saja aplikasi ini, mereka boleh membuat pemeriksaan sama ada mereka ni telah didaftar, mereka boleh memberi maklumat, aduan, yang mana pegawai khidmat pelanggan kita akan menerima maklumat ini. Jadi ini antara langkah-langkah yang telah diambil. Jadi kalau kita lihat bahawa banyak lagi perkara-perkara yang akan dilakukan, penambahbaikan yang akan dilakukan. Satu lagi transformasi yang akan dilakukan. Transformasi yang akan namun dilakukan. begitu dari segi persediaan, ya, kalau untuk 1 Jun hanya berbaki beberapa hari lagi, dan pastinya dari segi penambahan pendaftaran itu, ya, kepada pekerja-pekerja yang lebih gaji 4,000. Jadi bagaimana persediaan Perkeso ni untuk menerima pendaftaran-pendaftaran itu sendiri? Perkeso memang sentiasa bersedia. Dari segi persediaan, tidak dinafikan bahawa kita telah sedia ada mempunyai hampir 6.3 juta pekerja. Tambahan 500,000 ini mungkin akan meningkatkan jumlah pekerja, pendaftaran pekerja yang kita ada. Dan samping itu, kita juga harus bersedia bahawa dengan pertambahan pekerja ini, tuntutan faedah juga mungkin akan meningkat. Tapi jika ditanya sama ada Perkeso bersedia atau tidak, kita perlu bersedia, dan kita memang sentiasa bersedia sepanjang masa untuk membantu pekerja. Wujudnya Perkeso adalah sumbangan majikan dan pekerja, dan kita adalah sebagai mereka yang telah diberi tanggungjawab amanah untuk menjaga kebajikan mereka, dan kita akan sentiasa memberi yang terbaik. Dan mungkin selepas ini juga Perkeso akan terus dengan kesannya dalam tempoh julat 500,000 lagi yang akan mendapat faedah
sesuatu perlu dilakukan. Ya, tidak dinafikan kita akan meningkatkan, melipat gandakan aktiviti pengasanan kita kerana semua harus faham aktiviti-aktiviti pengasanan yang dilaksanakan oleh Perkeso atau Ops Kesan Perkeso bukan untuk menyusahkan majikan, bukan untuk menyusahkan perniagaan. Tetapi hasrat kita adalah untuk memastikan bahawa semua majikan mendaftar perusahaan mereka dan semua pekerja yang digaji didaftar untuk menjamin masa depan pekerja dan masa depan tanggungan mereka. Jadi mungkin di penghujung ini peringatan Datuk kepada majikan di kalangan pekerja-pekerja itu sendiri perlu ada sifat untuk faham, tahu, dan inilah antara dasar-dasar terkini, pendekatan-pendekatan terkini oleh pihak Perkeso. Jadi message yang saya rasa semua majikan dan pekerja harus ambil daripada perbincangan ini, mereka pertamanya jika pekerja itu tertakluk di bawah definisi pekerja di bawah akta kita, mereka perlu mendaftar pekerja mereka. Itu tidak boleh dinafikan. Dan bagi pihak pekerja juga, jika mereka mendapati bahawa mereka tidak didaftar dan tidak dicarum, mereka boleh hadir di mana-mana pejabat Perkeso untuk memaklumkan kepada Perkeso untuk kita menasihat dan jika perlu mengambil tindakan kepada majikan. Jadi pada hari ini dengan pindaan ini, perluasan ini akan melibatkan semua pekerja. Dan kedua, majikan perlu mencarum jika pekerja-pekerja mereka telah memperolehi atau menerima gaji yang melebihi 3,000. Dan Perkeso akan sentiasa turun padang untuk memastikan bahawa semua majikan dan pekerja itu didaftar. Okey, jadi Perkeso Perlindungan Keselamatan Sosial anda satu tanggungjawab yang besar dimainkan, dan bagi anda yang ingin mungkin mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari perkeso.gov.my atau panggilan di talian 1300 22 8000, 1300 22 8000. Dan harus diingat, Datuk juga tadi ada menyebut bahawa setiap hari Khamis minggu pertama setiap bulan ia merupakan hari terbuka, ya, di mana banyak persoalan-persoalan, mungkin tuntutan-tuntutan yang ditolak boleh diajukan kembali untuk dilihat oleh pihak Perkeso. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana bersama dengan dialog, dan kita harapkan ya satu berita akan kami dengar pada 1 Jun nanti dengan pewartaan skim terbaru ini. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu depan dalam dialog. Assalamualaikum.